Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bidas pihak mempersoal tindakannya yang lantang berpejuang isu Palestin di pentas antarabangsa. Itu antara tumpuan di Dewan Rakyat. Perinciannya langsung ke lobi Parlimen bersama Syazwani Samsu di sana. Silakan, Wani. Ya Syah, berhubung kelantangan Malaysia memperjuang isu Palestin di pentas dunia, supaya tindakan lebih berkesan diambil bagi menghentikan kekejaman Israel, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia tidak hanya libatkan soal agama tetapi perlu dilihat dari sudut kemanusiaan. Beliau membidas pihak yang mempersoal tindakannya menyuarakan isu Palestin dan mendakwa beliau tidak mengendahkan masalah yang berlaku dalam negara, khususnya melibatkan golongan minoriti. Kita yang dibunuh beramai-ramai, tidak ada kemusnahan gereja atau kuil-kuil. Jadi sementara dia kurang setuju dengan langkah kita menyokong Palestin, saya tidak fikir wajar, munsabah dan waras untuk dia bangkitkan soal kebencian ini. Soal di satu pihak lain pula mempertikai kenyataan saya bahawa ini bukan saja isu agama Islam. Ini kerana penduduk Kristian juga terlibat. Dan walaupun kebanyakan masjid dirobohkan, 7 gereja dimusnahkan sama sekali di Gaza. Jadi saya sekali lagi tegaskan bahawa keperluan kita melihat isu ini, ya, sama ada orang Islam bawa sebagai dari segi Islam, orang Kristian bangkit, tapi juga isu kemanusiaan yang harus difahami dan harus mencuit perasaan kita dan mendorong supaya tindakan lebih berkesan diambil. Datuk Seri Anwar sebelum ini lantang menyuarakan pendirian negara berhubung isu Palestin menerusi Majlis Dialog Tidak Rasmi dan Makan Tengah Hari Pemimpin Ekonomi APEC yang turut dihadiri Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Sementara itu, Perdana Menteri beri jaminan tindakan beliau berbuat demikian tidak jejaskan hubungan dagang sedia ada mahupun baharu dengan negara lain. Buktinya sejumlah 63.02 bilion ringgit komitmen pelaburan langsung asing FDI diperoleh dari Amerika Syarikat. Ada yang melahirkan kebimbangan bahawa sikap tegas kita berdepan dengan Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah itu akan menjejaskan kedudukan ekonomi. Tentulah tanggungjawab kita memantau terus, tapi setakat ini saya ingin memberikan penjelasan dan jaminan bahawa menemui beberapa pelabur utama Amerika Syarikat, nampaknya keutamaan masih diberikan berdasarkan politik yang stabil, dasar ekonomi yang jelas dan kaedah mempercepatkan proses kelulusan yang sekarang dikendali oleh MIDA. Tambah beliau, beberapa sesi perbincangan yang diadakan bersama syarikat gergasi teknologi seperti Google, Microsoft, Innovix dan TikTok dijangka membawa FDI sehingga 54.72 bilion ringgit dalam tempoh 10 hingga 15 tahun. Saudara, Dewan hari ini turut dimaklumkan Malaysia muktamad sertai jawatan kuasa peringkat menteri yang dilantik untuk merangka tindakan antarabangsa bagi menamatkan perang Israel-Palestin. Jawatan kuasa yang turut disertai 10 negara utama Pertubuhan Kerjasama Islam OIC itu antara perkara yang dipersetujui menerusi sidang kemuncak tergempar di Riyadh minggu lalu. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, gencatan senjata serta merta dan bantuan rawatan terhadap rakyat Palestin, khususnya bayi, antara perkara yang dipersetujui menerusi sidang itu. Menyegerakan keputusan untuk menghentikan serangan ke atas Gaza yang belum berhasil sampai sekarang. Ada cadangan dan sekarang dibangkitkan oleh beberapa tokoh negara Eropah meminta Mesir, Jordan dan negara jiran mengambil pelarian Palestin.
itu tidak dipersetujui oleh semua negara Islam. Kerana ini hanya memberikan ruang kepada Israel untuk terus menceroboh dan menakluki Gaza. Yang dilakukan oleh Emirat Arab Bersatu adalah mengambil yang sakit parah, terutama bayi dan anak-anak kecil, untuk rawatan di Abu Dhabi atau di Dubai. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Dewan hari ini, bidang kuasa berkaitan agama atau syariah tertakluk bawah kuasa Raja-Raja Melayu dan negeri, bukan kerajaan pusat. Perdana Menteri menegaskannya ketika mengulas mengenai petisyen difailkan seorang peguam dan anaknya yang mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Beliau berpandangan setiap isu perundangan melibatkan sensitiviti rakyat bukan beragama Islam perlu dibawa ke meja perundingan menerusi pertubuhan jawatan kuasa khas yang diperkenan Majlis Raja-Raja Melayu. Tidak ada jalan kuasa. Jadi, tak usahlah dipolitikkan. Ya. Dan jangan kita cemarkan. Perlembagaan kita bersumpah pertahankan perlembagaan. Nak pindah, ada peraturan dan proses dan prosedurnya. Tanggungjawab kerajaan yang telah kita umumkan ialah menubuhkan tangguhkuasa untuk meneliti aspek-aspek meningkatkan bidang kuasa syariah yang tentunya tidak mahu menyinggung atau menyentuh atau memaksa golongan bukan Islam. Baik, demikian perkembangan dari bangunan Parlimen. Untuk makluman, Dewan kini sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang nanti bagi menyambung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 peringkat jawatan kuasa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Wani. Berita tengah hari akan kembali selepas ini.